Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, sungguh kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu. 感谢上帝，今天晚上我们可以积极在一起。 Ya, satu hal yang indah kita boleh bersama-sama buka suara. Saya melihat semuanya sudah buka suara bernyanyi. 我们可以同声开声的赞美上帝，也是一件非常美好的 Ini 事。 sesuatu yang sangat-sangat indah, ya. 这是一件非常美好的事。 Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, doa yang dikehendaki Tuhan. 今天我们要思想一个主题，就是上帝所喜悦的祷告。 Bapak Ibu Saudara, pernahkah merasa bahwa doa-doa Anda selama ini sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan? 你们是否曾经感受到你们的祷告没有蒙上帝应允呢？ Apakah Anda pernah ragu doa Anda selama ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? 或者你曾经怀疑过你们的祷告是否符合上帝的心意？ Melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang doa yang dikehendaki Tuhan. 透过今天晚上上帝话语的真理，我们将一同的学习关于上帝所喜悦的祷告。 Untuk tema ini kita butuh 2 minggu untuk membahasnya. 关于这个主题，我们需要2个星期来去理解它。 Jadi malam hari ini kita akan membahas doa yang dikehendaki Tuhan untuk part pertama, Rabu depan, part kedua. 今天我们所要讨论的是第一部分，下个星期我们将讨论第2部分。 Jadi pastikan Rabu depan kita boleh bersama-sama kembali. 你们要确保你们下个星期也要看它的第2部分。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Sungguh indah kami boleh datang di hadapan Tuhan, bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau. Dan kami juga bersyukur Bapa, pada saat ini kami boleh dipersiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Kami boleh mengerti doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh berdoa apa yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan ingin berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkannya, kami boleh mengerti dan boleh melakukannya. Kami berdoa demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. John Wesley, Bapak Gereja Metodis. 约翰卫斯理是卫理公会之父， Dia seorang yang sangat berpengaruh di dalam kebangunan rohani di Inggris. 他是一位在英国的复兴运动里非常有影响力的一个人物。 Dia memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa tentang pentingnya doa yang dikehendaki Tuhan. 他见证了关于蒙上帝喜悦的祷告是何等的重要。 Dalam kehidupan pribadi John Wesley sendiri, dia setiap hari berdoa beberapa jam. 在他个人的生活当中，他每天花了许多个小时来祷告。 Baginya doa adalah fondasi daripada iman. 对他来说，祷告是他信心的基础。 Dia pernah mengatakan sebuah kalimat. 他曾经说过一句话： Tuhan tidak akan melakukan apapun di bumi kecuali menjawab doa-doa kita. 上帝除了回应我们的祷告，在地球会什么都不做。 Saya ulangi. John Wesley mengatakan Tuhan tidak akan melakukan apapun di bumi kecuali menjawab doa-doa kita. 约翰卫斯理说，在这个世上，上帝除了回应祷告，什么也不做。 Pemahaman ini memberitahu kepada kita 这种的理解告诉我们， betapa pentingnya doa kita diselaraskan dengan hati Tuhan. 我们的祷告和上帝的心是一致的，是何等的重要。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， doa yang benar bukan hanya sekedar meminta dan memohon. 正确的祷告不只是祈求上帝， Tetapi bagaimana menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. 而是怎么样的将我们的心与上帝的心连接在一起。 Oleh sebab itu dengan meneladani doa daripada Tuhan Yesus Kristus, 所以今天我们将以主耶稣的祷告为榜 kita 样， akan belajar beberapa poin kebenaran di dalamnya. 我们要学习几个真理。 Markus 14 ayat 32 sampai 36.
马可福音14章32到36节。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 马可福音14章32到36节，他们来到一个地方，名叫科西玛尼。耶稣对他门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，警醒。”他就悄往前去，俯伏在地祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。” Saya yakin dan percaya nas firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengarkan. 我相信我们已经经常听到这段经文， Tetapi saya yakin juga pada malam hari ini kita akan juga memperoleh berkat-berkat rohani yang baru. 但是我也相信今晚我们将领受到新的属灵祝福。 Getsemani itu berasal dari bahasa Aram 科西玛尼是来自亚兰语， yang memiliki arti tempat pemerasan minyak. 它的意思就是榨油的地方。 Secara simbolis Taman Getsemani ini memiliki makna yang sangat mendalam di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. 象征性来说呢，科西玛尼园在耶稣的属灵生活当中有非常深刻的意义。 Karena di taman inilah Tuhan Yesus mengalami tekanan yang sangat berat sebelum dia ditangkap dan disalibkan. 因为在这座园子里，耶稣在被他逮捕，在他被钉十字架之前，他经历了非常大的压力， Seperti buah zaitun yang diperas untuk menghasilkan minyak. 就好像甘蓝果被榨压一样产生油。 Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus mengalami tekanan emosional, spiritual yang luar biasa saat dia berdoa di Taman Getsemani. 同样的，主耶稣在科西玛尼园的时候，经历了极大的情感和灵里面的压力。 Dan kita bisa melihat bagaimana dia berseru kepada Bapa dan menyerahkan segala kehendak Bapa yang terjadi. 我们也可以看到主耶稣如何的呼求天父，并且把他的意愿完全顺服于上帝的旨意。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat yang penuh pergumulan inilah Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa. 亲爱的弟兄姐妹，就是在这个充满挣扎的地方，主耶稣带了他的门徒一起祷告。 Kita akan belajar ada 3 kebenaran di dalamnya. 我们将从这里学习3个真理。 Yang pertama, 第一个真理 doa yang dilakukan bersama di dalam persekutuan. 就是在团契中一同的祷告， Inilah doa yang dikehendaki oleh Tuhan. 这就是上帝所喜悦的祷告。 Kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus sudah biasa dia berdoa sendirian semalam-malaman. 如果我们注意看，其实主耶稣已经很习惯了一个人独自的祷告。 Namun di dalam pergumulannya yang berat dia membawa murid-muridnya masuk ke Taman Getsemani untuk berdoa. 但是在他面临极大的困难和挣扎的时候，他带了他所爱的门徒一起和他祷告。 Bila Tuhan Yesus saja mendambakan murid-muridnya bersama-sama dengan dia berdoa. 如果连主耶稣都希望他的门徒和他一起祷告， Inilah teladan yang indah bagi kita pengikutnya untuk doa bersama-sama.
这对我们信徒来说就是美好的榜样，要我们一起的祷告。 Sekalipun ada waktu bagi kita doa sendirian dengan Tuhan. 虽然我们自己必须有时间独自一个人向上帝祷 Tetapi 告， firman Tuhan memberitahu pada kita doa yang dikehendaki Tuhan adalah doa yang bersama-sama di dalam persekutuan. 但是上帝的话语告诉我们，上帝所喜悦的祷告就是在团契里一起的祷告。 Tuhan Yesus pernah mengatakan sebuah kalimat. 主耶稣曾经说过一句话， Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 因为无论在哪里有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 Ketika Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran ini, 当主耶稣教导我们这个真理的时候， Tuhan Yesus pun melakukannya. 主耶稣同样的这样做。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saya mengetahui banyak orang Kristen tahu pentingnya doa bersama-sama. 我知道很多的基督徒其实知道一起的祷告是何等的重要。 Tetapi masalahnya mereka hanya mengerti di dalam pikiran mereka saja. 问题是他们只是在他们的理性中理解而已， Tetapi mereka tidak melakukannya. 但是他们没有做出来。 Saya bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, berdoa bersama-sama. 我很感谢主，今天我们可以集集在一起，一起的祷告， Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. 因为这就是上帝所喜悦的， Inilah teladan yang kita lakukan di dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan. 这就是我们照着主耶稣已经赐下的榜样所做的。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以，亲爱的弟兄姐妹， saya mengajak kita di dalam poin pertama kita langsung berdoa bersama-sama. 我邀请我们一起的祷告， Mari kita bersama-sama berdoa untuk kesatuan kita dalam persekutuan. 我们一起为我们在团契中能够合一的祷告， Berdoa agar setiap orang-orang percaya yang kita kenal, yang ada di gereja, kita juga mau datang ke gereja, berdoa bersama-sama. 为我们教会的每一个的信徒愿意一起的来祷告， Saling mendukung di dalam persekutuan. 在团契中彼此的支持， Dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. 并且能感受到上帝与我们同在。 Karena inilah apa yang Tuhan Yesus berikan di dalam keteladanan dia di Taman Getsemani. 因为这就是耶稣在客西马尼园所设立的榜样。 Mari kita sama-sama berdiri. 我们站起来， Kita buka suara. Kita semua belajar buka suara. 我们每个人学习开声祷告， Untuk berdoa di dalam kesatuan dalam persekutuan. Mari kita buka suara berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kami, menegur kami untuk bagaimana meneladani Tuhan Yesus untuk mementingkan berdoa di dalam persekutuan, berdoa secara bersama-sama. Karena kami yakin dan percaya sama seperti firman Tuhan yang mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namamu, maka engkau hadir bersama-sama. Oleh sebab itu Bapa, pada malam hari ini kami juga yakin dan percaya ketika kami berkumpul bersama-sama bersekutu di dalam doa kami, Bapa, engkau hadir di dalam diri Yesus Kristus, mendengarkan segala seruan doa kami. Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami juga diingatkan untuk bagaimana mengajak saudara-saudari kami untuk memberitahu kepada mereka supaya mereka boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk beribadah bersama-sama selagi masih ada kesempatan. Bapak surga, kami bersyukur untuk segala kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk doa bersama-sama. Kami bersyukur juga Bapak, Tuhan memberikan tempat ibadah yang begitu baik, tempat berdoa yang begitu indah, tetapi kami lalai dan seringkali tidak memanfaatkannya dengan baik. Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kami menghargai pemberian yang daripada Tuhan. Kami juga boleh mengajak semakin banyak lagi orang untuk datang di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, tolong pimpin berkati, supaya setiap kami boleh merasakan kasih anugerah daripada Tuhan. Ketika kami boleh berdoa bersama-sama, kami juga saling belajar satu dengan yang lain. Terima kasih surga untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya ketika kami boleh berdoa bersama-sama, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Engkau sudah mendengar doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara, selama masa COVID kita tidak bisa berkumpul untuk berdoa bersama-sama. 亲爱的弟兄姐妹们，在疫情的期间，我们不能积极在一起祷告。 Tetapi kalau masa sudah selesai COVID, kita juga tidak mau datang berdoa bersama-sama. Bukankah ini sesuatu yang sangat disayangkan sekali? 如果疫情过去了，我们仍然不要来到上帝的面前祷告，这是何等可惜的一件事。 Kalau kita tidak punya tempat untuk berdoa yang nyaman, mungkin kita bisa punya alasan untuk tidak berkumpul bersama-sama. 如果我们没有一个舒适的地方来祷告，可能我们还找借口，我们无法来到教会来祷告。 Tetapi Tuhan memberikan yang begitu baik dan indah tempat nyaman untuk berdoa bersama-sama. 但是上帝已经为我们预备了那么美好、那么舒适的地方，让我们可以积极在一起祷告。 Bukankah sayang sekali kalau kita tidak mempergunakannya untuk berdoa? 如果我们没有积极在一起来祷告，是何等的可惜呢？ Poin yang kedua kita akan sama-sama belajar. 第二点，我们将一起学习， Doa penuh kesetiaan di dalam penderitaan. 在困难中忠心的祷告。 Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus menjelang penyalibannya, Tuhan Yesus takut dan gentar. 圣经很清楚的记载，主耶稣被钉十字架前，在他的人性里，他感到极其的害怕，并且战惊。 Tuhan Yesus takut bukan oleh karena penderitaan fisik yang akan dia alami. 他害怕不是因为他要面临的肉体上的苦难， Tuhan Yesus paling ditakut adalah penderitaan dia secara rohani. 主耶稣最害怕的是他在灵里面的苦难， Karena saat-saat dia menanggung dosa manusia, 因为当他承担人类的罪恶时， saat itulah dia akan ditinggalkan oleh Allah Bapa. 那个时候天父就离弃了他。 Di dalam firman Tuhan yang kita baca ini memberitahu pada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki perasaan. 从刚才我们所读的经文，我们可以看到，我们所敬拜的上帝是有感情的 Dia 上帝。 merasa kesedihan sama seperti ketika kita menghadapi penderitaan, kita juga merasa sedih. 就好像我们痛苦的时候感受到悲伤，他也能感受到我们的悲伤， Dia merasakan seperti apa yang kita rasakan. 他能体会到我们一切所感受到 Hal ini 的。 memberitahu pada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti penderitaan manusia. 这意味着我们所敬拜的上帝是了解人类所经历的痛苦的 Oleh 上 sebab 帝 itu。ketika kita berdoa di dalam penderitaan, 所以，当我们在痛苦中向上帝祷告的时候 kita，diingatkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. 我们被提醒，我们的主耶稣也曾经经历过极大的苦难。 Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita 所以，今天上帝的话语告诉我 bahwa 们， di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang ada, 在我们面临苦难和痛苦的时 kita 候， harus tetap berdoa. 我们必须要忠心的祷告。 Dengan tetap berdoa, kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. 如果我们忠心的祷告，就代表了我们正在效仿主耶 Di 稣。 dalam penderitaan kita tetap setia mengandalkan Tuhan. 在痛苦中，我们仍然忠心的依靠上帝， Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. 这就是上帝所想要的。 Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen masa-masa baik dia boleh memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，有许多的基督徒在好的情况里，他们可以赞美上帝。 Tetapi berapa banyak orang ketika masa-masa dia menderita luar biasa, dia meninggalkan Tuhan. 但也有很多的基督徒，当他们面临困难的时候，他们就会离弃上帝。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 di 妹， dalam poin kedua ini mari kita sama-sama buka suara berdoa. 在这个第二点，我们一起的开声的向上 Supaya 帝祷 kita 告， tetap setia berdoa di tengah-tengah penderitaan. 让我们在苦难中也可以忠心的向上帝 Kita 祷告 mohon。supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesetiaan 我们祈求上帝给我们力量，给我们忠诚， dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan kehidupan. 在我们面临生活中的任何一个挑战和 Untuk 苦难 tetap 的时候， setia berdoa. 让我们可以忠心的祷告。 Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus pun di dalam penderitaan dia tetap setia dan berdoa. 就好像主耶稣在面临苦难的时候，他也忠心的祷告。 Mari kita sama-sama buka suara berdoa. 我们一起开声祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga diingatkan
bahwa di dalam penderitaan, kesulitan, pergumulan yang sesulit apapun, kami boleh tetap setia mengandalkan Tuhan. Kami boleh tetap setia berdoa karena kami mau meneladani Tuhan Yesus Kristus ketika di dalam kehidupan dan pelayanan dia menghadapi kesulitan dan penderitaan yang sedemikian luar biasa. Dia tidak lupa untuk bagaimana mengerti kehendak yang daripada Tuhan, menaati kehendak yang daripada Bapa, sehingga dia boleh terus menerus setia di dalam doa. Bapa surga, tolong kami Bapa, supaya kami berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali kami terus berdoa dan setia mengandalkan Tuhan. Di dalam segala kesulitan, di dalam segala penderitaan yang bagaimanapun juga, kami boleh tetap setia kepada Engkau. Karena kami mau belajar seperti apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kami. Untuk tetap setia, untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemunya kepada Engkau. Terima kasih men surga, terima kasih. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, poin ketiga mengajarkan kepada kita 亲爱的弟兄姐妹，第3点教导我们 untuk tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam kesulitan yang sesulit apapun. 在困难当中仍然的依靠上帝。 Poin yang terakhir, 最后一点， doa yang disertai penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan yang terjadi. 就是完全顺服于上帝旨意的祷告。 Kalau kita melihat di dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi, 如果我们注意看刚才我们所读的经文， kehendak Tuhan Yesus secara manusia dia ungkapkan agar penderitaan ini dapat berlalu. 主耶稣以他的人性的角度表达了他希望他的苦难能够逝去。 Dia tahu Allah Bapa sanggup melakukannya dan tiada mustahil bagi Allah. 他知道天父能够做到，对上帝来说没有什么是不可能的。 Tetapi Tuhan Yesus juga tahu ada kehendak Allah Bapa yang harus ditaati. 但是主耶稣也知道，他必须顺服天父的旨意。 Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus di antara 2 pilihan. 在这里，我们看到主耶稣面临2个选择： Keinginannya digenapi atau kehendak Allah yang terjadi. 他自己的愿望得以实现，或者要成就天 Namun 父的 Tuhan 旨意。 Yesus menyerahkan seluruhnya penuh pada kehendak Allah Bapa yang terjadi. 但是主耶稣完全顺服于天父的旨意。 Dalam doa kita juga harus belajar menyerahkan segala sesuatunya di dalam kehendak Bapa yang terjadi. 在我们每个人的祷告里，我们也必须要学习顺服于上帝的旨意。 Sekalipun itu tidak mudah bagi kita untuk melewati. 即使对我们每个人来说，可能是不容易的事。 Ada seorang pemuda dalam sebuah retreat mendengar firman Tuhan dan merasakan panggilan kuat untuk pergi sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan. 有一个年轻人在一次的进修会里，很清楚的听见了上帝的呼召，要他去神学院学习，成为上帝的仆人。 Dia tahu ini panggilan daripada Tuhan dan ini kehendak daripada Tuhan. 他知道这是上帝的呼召，这是上帝的旨意， Namun dia bergumul secara hebat. 但是他经历了很大的挣扎。 Setiap kali dia berdoa, dia mencari-cari alasan untuk menolak panggilan Tuhan itu. 每次他祷告，他想方设法的寻找理由来拒绝上帝的呼 Dia 召。 berharap Tuhan punya rencana lain di dalam kehidupan dia. 他希望上帝在他的生命里有其他的计划， Sehingga dengan segala cara dia mencoba menghindar daripada panggilan yang mulia daripada Allah. 他也用各种的理由去拒绝这个神圣的呼召。 Namun di dalam hatinya panggilan itu semakin kuat menggema. 但是在他的心里，这个呼召越发的强烈。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄 Ini 姐妹， sebagai contoh kesaksian daripada pemuda ini. 这就是这个青年的见证。 Dia mengerti kehendak daripada Bapa. 他明白了上帝的旨意， Dia juga antara pilihan keinginan hatinya sendiri. 他只是必须要选择他自己的心愿或者上帝的旨 Bapak 意。 Ibu Saudara, mungkin Anda tidak terpanggil menjadi hamba Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，可能你没有被呼召成为上帝的仆人， Tapi seringkali juga Anda diperhadapkan pada kehendak Allah yang terjadi atau keinginan hatimu yang dipuaskan. 但是你也经常面临要遵行上帝的旨意，或者要跟随你自己心愿的选择。 Menggenapi kehendak Allah yang terjadi bagi sebagian orang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.
遵行上帝的旨意，对某些人来说，可能是一件不容易的事， Karena ini membutuhkan hati yang rela berkorban. 因为他需要一颗愿意牺牲的心， Sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. 就好像主耶稣做的一样。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， dalam memenuhi kehendak daripada Tuhan, 在成就上帝旨意的时候， ada berbagai kesulitan dan penderitaan yang akan kita lewati. 我们一定会面对一些困难， Ada berbagai ketakutan yang akan kita jalani. 我们也会经历一些的恐惧， Ada berbagai kesakitan yang akan kita rasakan. 我们也可能会感受到一些的疼痛。 Tetapi semua hal ini bukan alasan bagi kita untuk tidak menaati kehendak daripada Tuhan. 但这些也不应该成为我们不顺服上帝的理由。 2 hari yang lalu kita baru saja melewati KKR di dalam festival kue bulan. 2天前，我们才刚举办了中秋节的布道会， Kita mengadakannya di taman gereja. 就是在教会的花园。 Ya banyak jemaat, banyak juga orang mengatakan khawatir kalau hujan bagaimana. 很多的会友会担忧，如果下雨怎么办？ Ya cukup beralasan karena ini musim hujan dan juga banjir di mana-mana. 很合理，因为现在是雨季，在很多地方都淹水了。 Namun ketika saya pertama sekali mengungkapkan kita acara di taman, 但是当我第一次想告诉大家要在教会的花园里举行节目的时候， sekalipun saya mendengar ada banyaknya alasan akan adanya hujan, 虽然很多人说一定会下雨， sesungguhnya sempat goyah juga iman saya. 我也曾经怀疑我自己的决定， Apalagi Sabtu Minggu hujan lebat. 更何况星期六、星期天也下了大雨。 Pada hari Senin seperti biasa saya saat teduh pagi. 星期一就好像平常一样，我灵修。 Ya sebelum saya baca Alkitab saya berdoa terlebih dahulu. 在我读圣经之前，我就向上帝祷 Ya 告。 tentulah saya berdoa supaya nanti sore pada saat acara jangan sampai hujan. 我当然祷告，要下午，当我们举行节目的时候，千万不要下雨。 Dan ketika saya memulai baca pasal pertama, 当我读第一章的时候， saya dikuatkan akan firman Tuhan 我被上帝的话语所 yang 坚固。 mengatakan pada waktu dia mengatakan di dalam nas firman Tuhan itu bahwa dia tidak ada hujan dan angin. 那段经文告诉我，没有风，没有雨， Dan bagi Allah itu sesuatu hal yang mudah. 对上帝来说是一件非常容易的事。 Ya, ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, 当我读那段经文的时候， Bapak Ibu Saudara, saya baca Alkitab sudah dari awal sampai akhir sudah beberapa kali. 我已经很多次读圣经，从头到尾。 Tapi kali itu saya baca 2 ayat firman Tuhan itu seakan-akan firman itu berbicara kepada saya. 但是就在那天，我读那个2节经文，就好像那个上帝的话语跟我说话， Seakan-akan Tuhan hendak menghibur dan meyakinkan saya. 就好像上帝要安慰我，要坚固我。 Sehingga setelah selesai saat teduh, 当我灵修好了之后， saya langsung meng-WA seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. 我就向每个的教牧同工发短信， Karena kita ada grup hamba Tuhan. 因为我们有教牧同工的一个群体。 Saya mengatakan ada kabar baik. 我告诉他们有好消息。 Ya, melalui saat teduh pagi ini Tuhan memberitahu saya bahwa hari ini tidak akan adanya hujan. 我今天灵修的时候，上帝告诉我，今天一定不会下雨。 Ya, tetapi ketika saya WhatsApp saya sudah keluar. 但是当我发了那个短信之后， Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana perasaan saya? 你知道我怎么样的感觉吗？ Wah, pikiran saya ikut berpikir. 我的头脑就开始想了， Kalau sore hujan bagaimana? 如果下午真的下雨了怎么办？ Bukankah ini sesuatu hal yang memalukan? 这不是很丢脸吗？ Nah, sore hari jam 3. 那么下午3点的时候， Saya lihat langit sudah mulai mendung. 我看见天上开始阴天了， Dalam hati saya berdoa kepada Tuhan lagi. 我就在心里再次的向上帝祷告。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sekalipun Tuhan sudah memberikan kehendaknya begitu jelas bagi saya.
即使上帝已经那么显明的告诉了他的旨意， Bahkan saya sudah meyakinkan seluruh hamba Tuhan supaya tidak perlu khawatir, fokus saja untuk acara pada sore hari. 我甚至已经告诉同工们不要担忧，一定不会下雨，你们去专心的去看你们的节目吧。 Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹，当我们明白上帝旨意的时候， bukan berarti hati kita, pikiran kita semuanya sudah sukacita, haleluya puji Tuhan. 不代表我们的心灵然后很喜乐，然后就赞美主，哈利路亚。 Justru ada pergumulan yang akan kita jalani. 但是我们一定会面临挣扎。 Perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. 我们注意看主耶稣做了什么呢？ Dia mengerti kehendak Bapa dengan sangat jelas. 主耶稣很明确的理解上帝的旨意。 Ketika dia mengerti kehendak daripada Bapa begitu jelas. 当他那么的明确了解天父的旨意的时候， Sesungguhnya secara manusia dia mengalami pergumulan. 其实在他的人性里，他感到挣扎。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Mungkin kau berkata, saya ingin mencari kehendak Tuhan. 可能你说我想要寻求上帝的旨意， Tetapi ketika engkau sudah mengerti kehendak Tuhan, 但是当我们已经明白了上帝 bukan 旨意的 tidak 时候， mungkin Anda juga akan goyah di dalamnya. 很可能我们也会感到动摇。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita. 但是上帝的话语今天告诉我们， Ketika kita sudah tahu kehendak daripada Tuhan, 当我们知道了上帝旨意的时候， bagaimana mengerti kehendak Tuhan? 我们要如何明白上帝旨 Alkitab 意？ memberitahu pada kita. 就是上帝的话语， Firman 圣经告诉我 Tuhan 们， satu-satunya hal yang bisa Tuhan pakai untuk memberitahu kita di zaman sekarang ini. 在这个时代里，圣经就是上帝的话语，是唯一的方法。上帝告诉我们他的旨意， Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang percaya kita tidak boleh tidak membaca Alkitab. 所以我们身为信徒，我们不可以不读圣经。 Kita Tuhan bisa memakai nas firman Tuhan yang bagaimanapun untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. 上帝可以用任何一个经节来满足我们心灵属灵上的需求。 Oleh sebab itu pada malam hari ini kita belajar 3 kebenaran. 所以今天晚上我们学习了3个真理。 Yang pertama, 第一个真理， doa yang dikehendaki Tuhan adalah doa yang dilakukan bersama-sama di dalam persekutuan. 上帝所喜悦的祷告，就是在团契中一起祷告。 Doa yang kedua, doa yang penuh kesetiaan di dalam penderitaan. 第二，就是在苦难中忠心的祷告。 Dan yang ketiga, doa yang disertai penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan yang terjadi. 第三，就是我们祷告要完全顺服于上帝的旨意。 Minggu depan kita akan lanjutkan doa yang dikehendaki Tuhan ada doa yang bagaimana. 下周我们将要继续看上帝所喜悦的祷告是如何的祷告。